Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak terangkan cara yang simple untuk kita guna Data Studio bersama-sama dengan Google Sheets. First, kita buka Data Studio. Pastikan Sheets kita dah ready lah. Email Data Studio dan juga email Data Studio dan juga email Google Sheet mestilah sama. Jadi first step kita create, ambil report. Okay, dia akan keluar macam ni. Soalan pertama dia suruh kita connectkan dengan report kita. So, since kita based on Google Sheets, kita terus tekan Google Sheets lah. Okay, yang ni saya nak buat tentang, katalah saya nak buat yang ni, ID email Google Classroom baru guru. Saya nak buat untuk tahun 2021. So, saya pilih sheet yang 2021 ni. Kemudian, kita use first row as header. Yang ni penting supaya nanti senanglah kerja kita. Header ni mesti pastikan dia adalah unik. Dia tak boleh sama. Between rows dengan rows tu, dia punya header mesti berbeza. Tak boleh ada dua kata yang sama. So, kita add. Okay, you are about to add the data to this report. Iakan aja add to the report. Okay, dia akan keluar macam ni. Biasanya saya suka manusia macam saya ni, saya suka design dulu. So ni saya tak nak tengok dulu, saya buang. First thing yang saya suka nak cakap adalah tentang layout. Layout ni kita kena pilih, kita kena tengok supaya bertepatan dengan kita punya kehendak. Contohnya untuk ID email ni dia tak banyak benda. Jadi kalau saya nak landscape macam terlalu besar. Jadi saya guna portrait sahaja. Kita boleh pilih kat tepi ni, boleh baca. Okay, so yang kita kena ubah adalah canvas size. US letter 4.3 landscape. No. Kita tak nak. Saya suka guna US letter portrait. Makin kuat lagi anak saya bercakap. Okay, so dia dah ubah dekat sini. Barulah kita boleh ni. Dekat sini, pertama sekali, kalau tengok header-header tu, biasa letak image sahaja. So, untuk letak image, ini tempat gambarnya. Upload from computer. So, jom cari image yang ada. Okay. Katalah, tadi saya buat apa? Email Google Classroom kan? Tak ada pula header Google Classroom. So, bila tak ada macam ni, biasanya apa yang saya buat, saya buka PowerPoint sekejap. Okay, buat sekejap header untuk PowerPoint tu. Kan susah pun buat header-header ni. Blank. Okay. Kita minta insert picture. Selalu dulu rajinlah cari-cari. Sekarang ni dah malas, kita ambil je yang kat tepi ni. Apa yang dia bagi tu yang saya guna. So, kita boleh tulis kat sini ID, email. Tak payah. Email Delima SK Bacang. Email Delima Guru. Ni macam gajah tulisan dia, kita kecilkan. Okay, bawah ni saya tak nak. Lain kita delete, lain yang dia buang. Okay, so sebab ni sekolah punya hal, masuklah gambar-gambar yang berkepentingan. Sekolah saya SK Bacang. Carilah gambarnya. SK Bacang dekat sini. Buat glow sikit. Sebab warna gelap, kita buat glow putih. Okey, dah settle satu. Lepas tu kena ada logo TS25. Mana saya letak TS25 ni? TS25 pictures. Bukan kat pictures. Desktop, DCP SOP. Kat dalam ni ada logo TS25 dengan logo Unibest.
Ni pun saya nak bagi efek glow. Okay, lepas tu cantikkanlah. Okay, letak tengah lah kali ni. Samakan besar dengan 25. Okay, ni bawah. Edit sekejap. Ni boleh ke bawah sikit. Oh. Okey, dah siap. Cara paling ni macam tak center je. Okey, bolehlah ni. Okey, bila dah siap, selalunya saya nak save gambar. Kalau gambar besar macam ni, saya buka besar. Lepas tu saya print screen je, screen saya ni. Sekejap Kalau selain daripada tak nak print screen, kita boleh snipping tool. Snipping tool ni ada dekat dalam komputer masing-masing. Cari je SNIPPING. Snip. Okay, so saya nak snip dari sini ke sini. Dia snip ni dia akan jadi gambar terus. Okay, kita save. Ya, terima kasih. Save as. Okay, email ada 5 huruf. Alright, so kita back pergi kat kita punya data studio. So kita add image, upload from computer. So pergi dekat pictures, saya save dekat pictures tadi. Okay, dah ada dah saya punya gambar untuk header. Okay. Terima kasih. Okay, setiap gambar yang kita masuk, kita boleh ada URL. Kalau tengok dekat tepi ni ada image link URL. So kalau kita letak apa-apa URL, kita boleh, kalau kita letak apa-apa URL, bila orang klik gambar tu, dia boleh tengok, dia boleh pergi ke page lain lah. Besar pula. So kita centerkan je. Ni kecil sikit, besar sangat. Function dia besar-besar. Ya. Terima kasih. Okay. Dah ada macam ni. Ni basic untuk ambil gambar. Yang ni untuk ambil image. Okay, sekarang ni macam mana kita nak masukkan data kita yang tadi kan daripada sheet tu. Kita dah add data tadi. Sekarang ni, since tadi saya dah delete, saya add baliklah data saya. Okay, rekod kehadiran ini email Google Classroom dulu. Alright. Bila kita dah add, kita boleh add a chart. Kita ambil yang jadual ni, yang pertama. So letaklah kat mana-mana. Selalu saya tinggalkan ruang sikit kat atas chart tu supaya nanti kita boleh letak control button untuk search. Okay. Sekarang ni besarkan dulu. Grid dekat belakang tu supaya kita dapat tengok cantik tak cantik, center tak center, kiri kanan sama besar ke tak. Okay, sekarang ni apa yang penting, kita nak tengok dekat sini macam mana nak edit dia. Okay. Untuk email ID ni, saya hanya perlukan nama dan juga email.
So, mesti ada 2. Saya sekarang ni tak nak record count ni. Jadi, untuk buang record count ni, kita hanya tekan, nampak tak warna biru ni? Kita pangkahkan saja. Bila kita cursor lalu dekat sini, kita pangkahkan. Maka dia akan secara auto delete dekat tengah ni, kat page kita. Okey, sekarang ni kita nak tambah email. Sekarang baru ada nama dan juga email. Jadi, kat dimension yang ni, dekat hijau ni, bawah ni ada tambah. Kita boleh add dimension. Kita boleh cari apa yang kita nak. Okay. So, saya masuk email ke? Betul lah tu. Okey, email pun dah keluar kat sini. Untuk makluman semua, okey. Perkataan email dan nama ni kita boleh tukar. Jika dekat sheet kita buat lain, dekat email, dekat dalam data studio kita boleh edit. Untuk edit kita tekan ke ABC tepi ni. Katalah sini kita dah tulis nama, saya nak tulis nama guru SK Baca. Sebab ruang besar kan. Okey, dia akan auto tukar dekat tengah ni. Sekarang ni saya nak tukar email ni, saya nak jadikan dia email delima. Email delima. Okey, mudah saja. Okey, sekarang ni yang dekat kotak biru ni kita boleh drag dia ke bawah untuk panjangkan lagi data resource tu. Okey, selalu saya tak buat sampai bawah lah. Okey, ni saya buat sampai 20 je kot. Okey, kalau nak letak apa-apa gambar bawah ni, boleh. Okey, sekarang ni, dekat ni sebenarnya kita boleh, kalau tengok kat sini data untuk email guru ada 74. Tapi kat sini sampai 20 sahaja. Jadi bila kita view, kita akan kena scroll. Kita boleh set satu page nak ada berapa data. Boleh tengok dekat data, rows per page. Turun scroll bawah ni, rows per page ni 100. Biasanya saya guna 20 sahaja. So, nanti maksudnya 21 hingga ke 40 dia kena ke page yang kedua. 41 ke 40 ni dia kena pergi ke page kedua. Okey, setelah kita edit bahagian tengah ni, kita boleh cantikkan dia. Pergi dekat style. Tengoklah daripada atas apa benda. Okey, table header ni kita boleh wrap text. Lepas tu tulisan header, ini header ni untuk tajuk. Kita boleh besarkan supaya senang orang tengok. Tulisan pun boleh tukar, pilihlah apa yang ada. Tulisan dia cantik juga, saya suka tulisan Quicksand ni. Dia kemas. Okey, table color ni bolehlah explore satu demi satu apa benda. Dia akan auto tukar. Okey. Old rules, kita ambil warna cair. Bawah ni kita ambil warna hijau. Okey, seterusnya table label. Besarkan tulisan, boleh buat 14. Kediyat. Tulisan tukar juga jadi yang sama. Kalau nak lain-lain pun boleh. Okey, rows, table body ni kalau tulisan dia, kalau klik wrap text ni maksudnya untuk wrap text ni tulisan dia akan ke bawah kalau tak muat dah kolom tu. Seterusnya, okey, dimension ni untuk kita pilih kedudukan paragraf kita. Nak dia tepi ke, tepi belah kiri ke, tengah ke, nak dia ke ni. Kita boleh pilih. Bendanya simple, jangan risau. Itu sahaja untuk bahagian ni. Okey. Selain daripada tu, kita juga dekat Data Studio boleh buat add a control. Bila kita tekan add a control ni, ada macam-macam yang kita boleh buat. Biasanya add a control ni bila kita dalam view, dalam editing, kita tak nampak. Kita kena view baru kita boleh test. Okey, contoh kat sini saya buat drop down list kat sini. Kalau kat sini dia dah memang auto tuliskan nama. Jadi benda ni kita boleh ubah. Kalau kita tak nak nama sebagai dia punya filter, kita boleh gunalah email ke, kalau ada ID lain, nombor kad pengenalan ke apa, kita boleh buat kat sini. Bergantung pada sheet yang kita buat tadi. Kalau macam ni memang saya nak
nama, tapi saya nak tukar juga nama dia tu. So kita guna dekat APC ni, saya nak bagi arahan sebab saya suka terangkan terus. Saya tak payah nak ulang berkali-kali. Sila type nama anda dan tekan undi. Oh, tak payahlah panjang sangat. Tapi boleh je kita panjangkan. Okey. Dah siap ni. Ni tak muat. Kita panjangkan lagi. Okey. Macam biasa, boleh tukar style juga. Boleh explore lah sendiri apa benda kan. Kalau nak suruh orang type, kena enablekan search box ni. Tulisan saya nak tukar jadi quicksand jugalah. Biar sama semuanya. Tapi tak jadi pun. Oh, kat label ni. Quicksand. Okay. So, since bendanya tak ada apa-apa lagi, saya tekan only. So, boleh. Sorry, kita rekod kat rumah orang lain ni. Okay, so kita boleh test tengok dekat view. Bila tengok kat view, nampak tak kat sini sila type nama dan only ni. Orang ramai boleh type. Katalah nama saya Farhana kan. Oh, jangan lupa antik ni. Kita type Farhana. Jadi dah macam ni, tick kat kita tekan only. Jadi data yang akan ternampak sini je lah. Okay, kita back balik pada edit. Okay, selain daripada, okay, ini hanya satu page sahaja. Sekarang ni katalah kita nak buat ke page yang kedua. Kita boleh add a page dekat tepi sini. Nampak dia dah terus pergi page 2/2. Okay, setiap page ni kita boleh rename, duplicate, hide views dan juga kita boleh buang lah. Kalau ada banyak page, jadi bolehlah rename. Untuk, ni saya back pergi page pertama. Katalah kita nak buat, tadi saya dah ajar macam mana nak URL kan gambar. Yang ni saya nak ajar macam mana kita nak URL kan ke page yang seterusnya. Kita tak boleh guna gambar, kita boleh guna teks. Katalah kat sini, kita tulis next. Okay, bila dah ada next ni, kalau tengok dekat sini ada text properties, kita boleh tekan gambar macam ni. Okay, tekan display text ni, kita tulis next. Okay, kat sini yang patut kita tekan. Kalau nak pergi page 2, inilah kita tekan page 2. Lepas tu pilih. Kalau pergi nak buka dalam tab yang sama, tak payahlah klik ni. Kalau nak pergi tab yang lain, ni. Lepas tu style tu biasalah. Boleh. Ni kenapa dia keluar banyak sangat ni? Okay. Okay. Kita boleh test. Next ni, dia dah keluar page lain. Saya rasa itu sahaja tutorial untuk hari ni. Saya harap dengan penggunaan Data Studio dan juga Google Sheet ni dapat menyenangkan kerja-kerja cikgu. Terima kasih.